Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam video Jom Belajar Microsoft Excel. Kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan formula di dalam Excel. Seperti yang kita maklum, ramai menggunakan Excel ini untuk memudahkan pengiraan. Jadi, kita boleh meletakkan satu-satu formula dan Excel terus memberikan jawapan kepada formula tersebut. Sebagai contoh, kita ambil satu sel, dan saya klik pada formula bar. Untuk setiap formula kita akan mulakan dengan simbol sama dengan, sama dengan 5 tambah 3. Bila saya klik enter, Excel terus memberikan jawapan kepada formula kita tadi. Cuba formula yang berikutnya. Satu lagi cara, kita boleh dua klik pada sel, letak tanda sama dengan 7 tolak 2. Enter. Sama. Jawapan terus diberikan berkaitan dengan formula. Dan kita lihat di dalam sel, kita akan jawapan akan dipaparkan, tetapi di dalam formula bar akan dipaparkan pengiraan yang berlaku. Ini ialah pengiraan secara terus di dalam sel tersebut. Yang kedua ialah kita membuat pengiraan bergantung kepada sel, ataupun kita membuat pengiraan itu merujuk pada nilai yang ada di dalam sel tertentu. Sebagai contoh, saya letakkan C9 ini ialah dengan nilai 2, D9 dengan nilai 3. Untuk E9, saya akan meletakkan jawapan kepada hasil tambah C9 dan juga D9. Jadi apa yang perlu saya buat ialah saya klik letakkan simbol sama dengan, dan saya klik pada C9 tambah D9. Jadi kalau kita tengok, apa yang ditambah ialah lokasi tersebut. Jadi jawapannya pula ialah bergantung kepada nilai yang ada di dalam lokasi C9 dan D9. Enter. Dia akan mengeluarkan 5, di mana jawapan 5 ini didapati daripada 2 tambah 3, atau dalam formulanya ialah C9 tambah D9. Kelebihan cara menggunakan rujukan sel ialah apa saja nilai yang berubah di dalam sel tersebut, jawapan akan berubah secara automatik. Contoh 2 menjadi 6. Enter. Jawapan terus berubah menjadi 9. Berbanding dengan pengiraan secara terus, kita perlu mengubah formula di dalam sel tersebut. Jadi kalau dia lebih kurang dinamik dan boleh mendatangkan typing error ataupun salah memasukkan maklumat di dalam formula tersebut. Yang kedua, apa yang kita boleh buat? Contoh di sini saya ada beberapa nombor. Sama juga di laju D ada beberapa nombor. Apa yang saya buat? Pada baris yang pertama, saya telah membuat pengiraan C9 tambah dengan D9. Jadi sebenarnya kita boleh membuat kita boleh copy, boleh klik kanan copy, ataupun kita klik pada copy, pergi yang sel di sebelah bawah, kita boleh klik kanan, kita boleh paste special, ataupun kita pergi kepada paste, formula. Jadi kalau kita perasan, yang pertama C9 tambah D9, tetapi di bawah secara automatik dia akan mengambil C10
tambah D10. Jadi apa yang kita nampak di dalam Excel ni, kita perlu membuat cuma satu saja pengiraan, dan pengiraan berikutnya akan dilakukan secara automatik. Satu lagi apa yang kita boleh buat ialah kita klik pada sel yang telah membuat pengiraan, kita letakkan cursor di hujung bucu kanan bawah sel tersebut sehingga bertukar menjadi palang hitam. Apa yang kita buat ialah kita klik dan seret ke bawah sehingga habis. Setiap jawapan berikut akan dibuat penambahan seperti mana sel yang pertama. Jadi kita secara tak langsung telah membuat salinan formula yang pertama kepada baris-baris yang lain. Bagaimana sekiranya baris ni terlalu banyak? Okey, sekiranya terlalu banyak, kita boleh buat satu saja formula pengiraan, dan kita pergi sama juga di bucu kanan bawah, dapat saja palang hitam penuh, kita dua klik. Okey, dia terus membuat pengiraan sehingga berapa data yang ada di sebelah kiri tersebut. Katakanlah kita ada beberapa data, contoh di sini saya buat beberapa data. Okey, katakan kita ada banyak, mungkin data kita tu beribu-ribu baris. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita buat satu pengiraan, iaitu C9 tambah dengan D9. Selesai saja, kita pergi kepada E9 tersebut, pergi kepada bucu kanan bawah, dapat saja palang hitam penuh, dua klik. Okey, jadi dia terus buat sehingga data yang terakhir sekali pengiraan tersebut. Jadi tak perlulah kita membuat setiap satu sel satu kiraan. Cukup memadai sel yang pertama, dan yang berikutnya akan membuat secara automatik. Okey, ini adalah contoh macam mana kita menggunakan formula mudah di dalam sel. Okey, jadi kita boleh buat secara automatik dengan syarat yang pertama kita telah sediakan, dan yang kedua baru yang kedua dan berikutnya kita cuma tinggal double klik ataupun kita seret ke bawah. Okey, itu tips-tips berkaitan dengan formula. Bila berkaitan dengan kita seret ke bawah tersebut, memang dia akan mengikut apa sahaja yang formula pertama telah tetapkan. Okey, so kita pergi kepada situasi yang kedua. Katakan daripada jawapan tersebut kita akan mendapatkan satu jawapan di sebelah kanannya. Okey, setiap jawapan ini akan didarabkan dengan 3 contoh. Okey, kita boleh buat satu nilai 3 di sini. Okey, kita akan buat setiap jawapan ini akan didarab dengan 3 dan memaparkan jawapannya di sini. Contoh kalau 9, 3 darab 9 27. Jadi sini akan dipaparkan 27. Apa yang kita boleh buat ialah letakkan simbol sama dengan, okey, lokasi 9 E9 darab. Okey, di dalam Excel darab akan menggunakan simbol bintang 3. Okey, enter. Okey, betul. Okey, kita pun boleh membuat
pengiraan pantas dengan 2 klik di hujung bucu kanan tersebut, dapat saja palang hitam dan 2 klik. Okay. Tapi kalau kita perasan, salah kiraannya. Sepatutnya 3 darab dengan 8. Okay, 3 darab dengan 8 ialah 3, 16, 24. Jadi dekat sini kosong. Okay, kalau kita tengok di sini, betul, I9 darab dengan I7. Bila kita pergi di bawah, I10 betul, tapi dia darab dengan, sepatutnya dia darab dengan I7. Kalau 90, I11 betul, sepatutnya didarab dengan I7. Kalau kita perasan di sini, pergerakan ini akan mengikut. Bila kita semakin ke bawah, dia akan mengikut. Okay, yang biru dah betul, I3, tapi yang merah ini. Okay, sekarang isunya bagaimana kita nak supaya merah akan terhenti di 3 dan tidak akan scroll ke bawah bila kita double klik ataupun kita seret ke bawah. Okay, di sini kita panggil sebagai absolute cell. Okay, absolute cell. Okay, absolute cell kita akan tambah dengan, kalau kita tengok bila kita seret ke bawah, okay, yang color merah ni dia bergerak sekali ke bawah, tapi sekarang kita nak dia maintain di atas ataupun dia tetap. Okay, yang ni tetap di atas. Jadi apa yang bergerak ialah I11, I12, I13. Jadi kita nakkan I sama, tapi 13 ni sepatutnya menjadi 3. Okey. Okey. 3 ni menjadi 7. Jadi di sini. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita melakukan absolute cell, di mana sebelum nombor 7 ni kita boleh letak tanda dollar sign atau tanda ringgit, dollar sign, enter. Okey, kalau kita lihat dia punya masih sama. Okey, cuma perbezaannya bila kita membuat klik dan seret atau kita buat kita double 2 klik, dia dah tak bergerak, dia tetap pada I7. Kalau formula tadi dia bergerak ke bawah kan. Okey, ya, baru dia punya betul. Okay, so itu yang kita panggil sebagai absolute cell. Okey, jadi setakat ini dulu video ringkas kita berkaitan dengan pengenalan Microsoft Excel berkaitan dengan formula yang kita boleh gunakan di dalam sel-sel Microsoft Excel tersebut. Dan formula tersebut kita boleh membuat salinan. Tak perlu kita membuat setiap sel tu setiap formula. Jadi cukup untuk satu sel saja, dan yang lain tu kita boleh buat secara automatik. Okey, so itu saja untuk kali ini. Kita bertemu pada video akan datang. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.